Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Jadi hari ini kita akan sambung latihan kita yang sebelum ni untuk tajuk perpuluhan bagi operasi bergabung. Okey, sebelum ni kita akan buat di muka surat 45 untuk nombor 1. Jadi hari ini kita akan buat soalan nombor 2 dan 3 untuk muka surat 45. Okey. Mari kita sambung, kita mulakan dengan soalan 2A. Okey, 2A dia kata apa? Kira 700.9 km darab 2 bahagi 4. Maksudnya ada kurungan kat situ kelas. Jadi kalau ada kurungan, kita akan gunakan gunakan rumus ku pada tato. Maksudnya kalau operasi bergabung ni, kalau ku ada dulu, so kita akan buat ku dulu. Kurungan dulu. Operasi yang dalam kurungan. Bermaksud kita akan buat bahagi dululah. Jadi kita akan bahagi. Okay, so nombor dia 2 bahagi 4. Okay, nombor A 2 bahagi 4. Maksudnya kita buat bentuk lazim lah. Macam mana? 2 bahagi 4. So sifar 4 tak ada 2. Saya sifar. Jadi dia sifar, tolak, dapat 2. Kemudian kita wujudkan satu titik dan tambah sifar. Kemudian jadi 20. Jadi sekarang kita buat apa? Sekarang kita akan kira 20 ni berapa? Sifar 4 ada 5. So, kita dapatlah. Jawapan dia 20. 2 bagi 4 ni ialah sifar 5. Kemudian nombor ini akan didarab dengan 701.9 km. So, kita tulis ayat kat sini. Ini nombor perpuluhan. So, 701.9 km akan darab sifar 5. Kalau kita tengok situ, nombor perpuluhan dalam nombor perpuluhan. Jadi bagus untuk kita jadikan nombor bulat kedua-duanya. So, kita akan gerakkan sekali. Dan ini pun gerak sekali. So, nanti di hujung jalan kira, kita akan pulangkan balik kedudukan titik perpuluhan itu. Berapa kali? 2 kali. Okay, kita kira sekarang. 7. Ni 7 ni 4 digit kan. So 7,000 lah. 7,001 ni km. Okey, 19. Darabkan dengan 5. Okey, so kita darab. Okey, 9 kali 5. 45. 1 kali 5. 5 tambah 4. 9. Kemudian sifar. Dan 35. Okey, secara kasarnya ni, tapi ada 2 titik perpuluhan kita kena pulangkan. So, kita pulangkan lah. 1, 2. Jadi nombornya yang sebetulnya, jawapan yang sebetulnya ialah apa? Ialah 370.95. Okey, siap soalan yang pertama. Kita akan buat pula soalan yang kedua ataupun B. Baiklah. Kita akan buat pula soalan yang B. Tapi sebelum kita buat soalan B, kita kena pastikan dulu
kita tulis dalam unit. Jadi soalan ni kita kena tulis KM. Kita pergi pula soalan yang B. 60.38 darab 3 bahagi 1.5. So, seperti soalan A tadi, kita akan buat soalan yang dalam kurungan dahulu. Bermaksud 3 akan bahagi 1.5. Jadi saya tulis sini B 3 akan bahagi dengan 1.5. Sebelum ni kita dah belajar kalau nombor nak dibahagi dengan nombor perpuluhan, nombor yang kita nak dibahagi tu kena jadi nombor bulat. Bermaksud 1.5 ni akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Bila ke kanan dia akan jadi sampai ke sini, jadi dia jadi 15. Itu kalau ada titik. Sekarang kita tengok kalau 3 ni, jadi kat mana titik perpuluhan dia? Sebelum kita teruskan, kita kena faham satu perkara. 3 ni adalah nombor bulat. Dan setiap nombor bulat sebenarnya juga ialah titik perpuluhan. Di mana titik perpuluhannya berada di kanan. Jadi 3 ni ialah 3 perpuluhan sifar sebenarnya. Kalau 5, sesama juga. Sebenarnya 5 juga adalah 5 perpuluhan sifar. Kalau 2 digit, 16. Jadi 16 ni bersamaan 16 perpuluhan sifar. Jadi kalau macam tu 3 ni kat mana titik perpuluhan? Dekat kanan dia. Jadi kita akan gerak satu kali kat sini. Kita sudah meninggalkan satu ruang kosong. Maka ruang kosong itu kita akan letak sifar. Bermaksud kita bolehlah 30 bahagi 15. So kita buat untuk azim 30 bahagi 15. So, sifar 15 senang lah. 15, kemudian 30. So, 2 lah. So, ni 30. Selesai soalan bahagian pertama yang kurungan ni. Jadi, maksud dia 3 bahagi 15 ni ialah dapat 2. So, kita faham kat sini dia kata 20.38 darab 2. Maksud dia bukan macam soalan tadi. Tengok soalan tadi. Nombor perpuluhan darab nombor perpuluhan. Jadi soalan B ni, nombor perpuluhan akan darab nombor bulat. Jadi kalau nombor bulat tak ada masalah untuk kita terus saja tulis. Maksud saya, 60.38. Kita akan terus buat bentuk lazim, darab 2. Macam tu. Kemudian kita akan tolak lah. Darab lah. Kita darab 8 kali 2, 16. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Sifar kali 2, sifar. 6 kali 2, 12. Dapat soalan yang B, iaitu 120.76. Kita ada unit. Jadi kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan ketiga. Ketiga dia kata apa? Bahagikan hasil darab. Maksudnya, disuruh kita bahagikan hasil darab. Maksudnya jawapan ni lah. Hasil darab 25 dan 14.364 liter dengan 38. Maksudnya kita ada soalan darab dahulu. Kemudian baru dibahagikan. So kita akan darab. Seperti tadi, 25 ni ialah nombor bulat. Nak darab nombor perpuluhan. So, titik perpuluhan akan kekal di situ. Jadi, kita akan darab seperti biasa. Tidak ada pergerakan titik perpuluhan. 3A pula. Sorry. Bukan 3A, bukan 3B, 3A. 3A. Okey. 14.364 liter. 14.364. Okey, ni liter. Kemudian darab 25. So, tak ada masalah. Kita akan darab seperti biasa. Kalau kita takut nak lupa titik perpuluhan tu, kita tulis siap-siap pun tak apa kelas. Sebab ni dah nombor perpuluhan. So,
Setiap ni 25 maksudnya ada 2 darab. Kemudian ni pun jawapan ni. Sini. Okey, so kita darab. 4 darab 5, 20. 6 darab 5, 30. 30 tambah 2, 32. 3 kali 5, 15. 15 tambah 3, 18. 4 kali 5, 20. 20 tambah 1, 21. 1 kali 5, 5. 5 tambah 2, 7. Okey, siap untuk CP5. Kemudian kita CP2 pula. 4 kali 2, 8. 6 kali 2, 12. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. 4 kali 2, 8. Dan 1 kali 2, 2. Dan kita tambah. Okey. Oh, saya mana lain ni. Tak apa. Kita harap je lah. Okey, so sifar 10. 8 tambah 2, 10, 11. 9, 15 dan 3. Okey. Ini liter. Okey, kita dapat 359.1 liter. Dibahagi dengan 38. Maksudnya nombor ni akan bahagikan dengan 38. So kita buat sekali lagi lah. Maksudnya kita buat betul lazim. 359.1. Okey, sifar ni tak ada nilai sebenarnya. Kita tunggu dulu. Unit juga tunggu dulu. Sebab apa? Nanti takut ada sifar penambahan kat situ. So, okey. Saya buat sini. Okey, garisan. Kita akan bahagikan dengan 38. Oh, salah. 38. Okey, masuk kat sini CP38. Okey, so saya cadangkan kalau nombor besar macam ni, kita ada dua cara. Satu, kita tambah berulang. Atau satu lagi, kita buat CP3 dan 8, iaitu tulang ikan. Okey. So, hari ni saya nak kongsi buat tulang ikan. Kita buat 3 sini. Kita buat sini 8. Maksud dia, kita akan buat tulang ikan. Tarik sampai bawah. So, kita akan buat 3, 6, 9, 12. Oh, 35 banyak ni. 38, so 9 agaknya. 15, 18. Apa kita buat sikit-sikit. Buat 18 dulu. So, CP8 pula. 8, 16, 24, 32, 40 dan 48. Okay, kemudian kita tambahkan. Okay, ini 3 tambah 8, 38. Tak ada masalah. 6 akan tambah 1 jadi 7. Yang besar akan kekal 76. 9 akan tambah 2, 11. So 114. 12 akan tambah 3, 15. So 152. 15 akan tambah 4 jadi 19 sifar. 18 akan tambah 4 jadi 22. 228. Okay, tengok sini CV tak ada 35 jauh lagi tu. Jadi kita buat lagi CV. Tadi dah 6, sekarang 7 pula. 7 kali 3 21 dan 24 dan 27. CV 8 pula 48, lepas tu 5 6 6 4 dan 7 2. Kita akan tambah 21 tambah 5, 26. Jadi 266. 24 tambah 6, 30. So 3 sifar 4. 27 tambah 7. 3, 4. Lepas tu 2.
So kalau 359 dah pasti dia 342 jadi berapa? 9. Kita tulis atas ni 9. Okey, so 342. 342. Dan kita tolak 9 tolak 2, 7, 5 tolak 4, 1. Okey, kemudian kita letak titik perpuluhan dan turunkan 1. 171 ada 152 So 1, 2, 3, 4. 4, jadi dia jadi berapa? 152. 152. Okay, kita tolak. 1 tolak 2 tak boleh. Pinjam menjadi 11. 11 tolak 2, so 9. Tadi 6. 6 tolak 5, 1. Okay, ini habis. 19. Okay, kita akan tambah sifar kat belakang. Dan dia jadi 190. Oh, ada 190. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita letak 5. 190. Okay. Kita tolak. Habis. Okay. Sebelum tu apa yang tertinggal sini? Unit. Ini tujuan saya tulis belakang last sekali. Ini liter. So jangan tinggalkan dengan liter dekat belakang. Jadi soalan yang ketiga A, jawapan dia 9.45 liter. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan 3B. Jadi kata, bahagikan 160.63 kg dengan sifar 0.6. Dia kata bahagikan, kemudian maksudnya kita buat bahagi dulu. Dia suruh bahagikan dulu. Kemudian darabkan hasil bahagi, maksudnya berdarabkan jawapan tu dengan 7.9. Jadi kat sini kita akan bahagi dulu. Kita tengok sini sifar 0.6 itu nak dibahagi dengan sifar 0.6 iaitu nombor perpuluhan. So saya salin dulu 150.63 okey dia kg okey dia bahagi dengan sifar 0.6. okey kita tengok sebelum ni ni nak dibahagi dia kena gerak ke kanan sekali, so dia akan gerak ke kanan sebelah ni. So sama juga seperti soalan 3B, di mana sifar 0.6 ini akan gerak ke kanan titik perpuluhan dia supaya dia menghasil jadikan dia 6 bukan sifar ataupun 6. Jadi ini juga akan turut. Jadi inilah 1050.63 perpuluhan 1506.3. okey sebab dia bahagi dengan 6 senang lah. Dia kalau perpuluhan susah sifar. So kita akan bahagi kelas. Jadi saya tulis 1, 5, sifar 6.3. Okey, unit kejap lagi sebab takut ada apa? Ada nombor di belakang. Okey. So, kita akan bahagikan dengan barisan dulu. Bahagikan dah jadi 6 sifar 0.6 tu dah jadi 6. Jadi 6. Okey, sifar 6 lah. Okey, kalau 15 sifar 6 12. Bahagi kena ada sifar. Dan ada sifar kat sebelah. Kita hafal, kita dah penting dah, kita dah advantage kat situ. Okey, 5 tolak 2 3. Dan kita turunkan sifar 6 30 ni 5 dan 30 kita tolakkan. Okey, habis kita turunkan 6 1 kemudian 6 lah. Okey, kita tolak habis juga ada titik, kita tak titik dan 3 sifar 6 tak ada 3 jadi sifar dan kita
kita akan tulis sifar, kita tolak, akan dapat 3. Baki 3. Okay, kita kalau nombor perpuluhan, kita tak boleh biarkan baki. Jadi kita wujudkan satu sifar kat ujung dan kita turunkan. Bila turun, dia akan menjadi 30. Jadi sifar 6, kalau 30 ni 5. So 5 kat sini. Jadi 30. Okey. Selesai. Jadi jawapan dia ialah apa? 251.05. Kita tulis KG. Takut lupa Dia tadi lupa dah. So kena letak unit. Okey, kemudian dia kata bila kita dapat jawapan, dia suruh kita apa Dia suruh kemudian darabkan hasil bahagi itu dengan 7.9. Maksudnya nombor perpuluhan darab nombor perpuluhan. Okey, so saya dah cakap sebelum ni, kalau nombor perpuluhan darab nombor perpuluhan, kita gerakkan titik perpuluhan supaya menjadi nombor bulat. Okey, so kita salin dulu bagi nampak kita tulis 2, 5, 1.05 didarabkan dengan 7.9. Okey, sini Kita tengok 7.9 tu kita akan jadi berapa? Akan jadi 79. Manakala 251 ni akan 1, 2. Okey, bermaksud ada 3 kali kita gerak ke kanan Okey, so dia dah jadi nombor bulat dah. Nombor bulat dia apa? 25.105. Okey, kita akan darabkan 25.105. Kita akan darabkan dengan 79. Okey. Sekarang kita akan sifar 9, darab sifar 9. 5 kali 9, 40. Sifar kali 9, sifar. Tapi ada 4 kat atas, so kita tambah jadi 4 lah. Dan 1 kali 9, 9. Kemudian 5 kali 9, masih sama tak? Oh, tadi 5 kali 9, tu dia. 5 kali 9 bukan 40 belas. 5 kali 9, 45. Sama juga 5 kali 9, 45. 2 kali 9, 18. 18 tambah 4, 18, 20, 21, 22. Okay, siap soalan pertama atau sifar pertama. Kemudian sifar kedua ialah 7. Okay, kita akan mula di 50. 5 kali 7, 35. Sifar kali 7, sifar. Tapi ada 3, so kita tambah 3. 1 kali 7, 7. Kemudian 2 kali 5, 5 kali 7. Apa 5 kali 7? 5 kali 7, 35. Dan 2 kali 7, 14. Tambah 3, 17. Okay, kita akan tambah. Okay. Saya tambah 5 lah. Ini 9. Ini 12. 7 tambah 5 tambah 1. 12, 13. 5 tambah 3, 8. 9 dan 1. Okay, apa kita buat pula? Okay, sekarang kita akan gerakkan titik perpuluhan ke tempat asalnya. Kita dah gerak tadi 3 kali. Maka titik perpuluhan perlu dipulangkan ke tempat asal. 1, 2, 3. So, kita akan dapat titik perpuluhan dia di sini. Jadi, jawapan dia 19.295. Jadi, itulah dia kita punya kerja, iaitu soalan nombor 2 dan 3.
Itu saja cikgu. Sekian. Terima kasih dan jumpa lagi.